tak boleh, kita guna jari. Jari kita cukup ada 10 boleh guna. Senang ambil nombor yang besar letak dalam kepala, nombor yang kecil letak di jari. Kita nak tengok semua orang boleh jawab dengan betul. Kita nak tengok, nak pastikan yang kamu dah kuasai kemahiran menambah nombor asal. Cikgu, kalau dah siap. Kalau dah siap, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Okey. Offkan mikrofon dulu. Sementara tunggu kawan. Offkan mikrofon. Bagus. Pandai. Okey, ramai betul ni. Penguasaan pun 93 orang. 93%. Boleh kata 93% berjaya jawab. Cikgu, kenapa tak ada suara? Saya tengah mat. Nak suara pula? Ish. Kan ada suara kamu tu. Suara siapa? Suara kamu ke suara cikgu? Ke suara kuis tu? Nak dengar lagu dia? Macam tadi belakang tak dengar.
lain, cikgu ucapkan tahniah, kamu dah berjaya jawab dengan 100%. Maksudnya semua jawapan kamu adalah betul. Yang belum berjaya jawab sampai habis tu, nanti cikgu akan bagi link di situ kalau nak. Okey. Baik. Sekarang 7 orang. Okey, offkan mikrofon sekarang. Baik. So hari ni dengar baik-baik. Okey, tolong offkan mikrofon kamu Raid. Thank you Raid. Okey, hari ni kita akan belajar asas kita dah belajar. Yang ni kita akan sambung menambah nombor mudah tapi dengan kaedah yang baru iaitu bentuk lazim. Okey, yang melibatkan nombor. Kalau dulu minggu lepas atau minggu ni latihan yang kamu buat hanya tambah nombor, satu nombor dengan satu nombor sahaja. Satu nombor ataupun satu digit nombor. Tapi hari ini kita akan mula dengan 2 digit nombor. Tapi sebelum 2 digit nombor tu, ya. Nak pergi minum. Boleh. Pergi minum. Offkan mikrofon dan pergi minum. Minum kena apa tu pergi. Okey, tak apa. Okey, baik. Sekarang kita akan belajar satu teknik ataupun satu kaedah untuk tambah nombor yang mana semua orang akan belajar benda ni yang sama dan akan gunakan kaedah ni sampai bila-bila pun. Okey, iaitu tambah menggunakan bentuk lazim. Siapa tahu bentuk lazim tu apa? Iman tahu tak? Iman Darwisha, bentuk lazim. Iman? Iman tahu tak bentuk lazim? Kalau tahu, cakap tahu, tak tahu? Okey, tak tahu. Kail tahu tak bentuk lazim tu apa? Tahu. Berapa? Tak apa. Ini buku teks lagi. Okay. Baik. Tak perlu tengok buku teks. Berapa? Dia kata tak perlu tengok. Okey, tak tahu. Saya tahu. Okey. Dengar, tak perlu tengok buku teks lagi. Nanti kalau cikgu suruh buka, baru buka. Okey, tak perlu tengok. Baik, terima kasih. Sekarang apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu haruslah mempelajari kaedah yang sepatutnya ni sebagai asas untuk tambah iaitu menggunakan bentuk lazim. Okey, hari ni bentuk lazim kita cikgu akan tunjukkan satu penerangan dulu. Cikgu akan terang dulu kaedah-kaedah dia, lepas tu kita akan cuba untuk buat latihan satu demi satu. Okey? Baik. Tengok baik-baik. Okey. Pastikan kamu dengar dan fahami apa yang cikgu terang ni ya. Baik. Untuk kali ini kita akan belajar bentuk lazim tambah. Baik, untuk bentuk lazim tambah ni sama je macam bentuk lazim tolak, kamu akan belajar benda yang sama, cuma kamu kena tahu asas sebelum kamu buat bentuk lazim. Okey, sebelum kamu buat bentuk lazim, semua nampak tak ni? Cikgu harap semua nampak . Okey, sebelum kamu buat bentuk lazim, ni yang cikgu dah ajar kamu, sepatutnya kamu dah mahir. Kalau tak mahir, cuba untuk praktiskan benda ni, kaedah ni setiap hari. Okey. Sebelum menulis bentuk lazim, kamu perlu tahu menambah 2 nombor kurang daripada 10 menggunakan jari. Maksud menambah nombor kurang dari 10 tu apa yang cikgu ajar kamu hari tu lah. Kamu tambah sifar, tambah 1 sampai 9 tambah 9. Okey. Itu adalah kemahiran menambah nombor menggunakan jari kurang daripada 10. Bukan maksudnya jawapan tu kurang daripada 10. Jawapan tu akan lebih daripada 10 tapi nombor yang kamu guna tu kurang daripada 10. Baik. Lepas tu kamu boleh mengeluarkan jari mengikut bilangan sebarang nombor kurang daripada 10 tanpa perlu mengira atau menjari. Yang ni kamu boleh keluarkan jari mengikut bilangan sebarang nombor. Maksud dia kamu boleh keluarkan. Kalau cikgu kata, okey, keluarkan jari, tunjukkan jari 3. Semua buat jari 3. Macam tu. Kalau cikgu kata buat jari 4, 4. Kalau cikgu kata buat jari 7, 7.
Maksudnya kamu tahu jari kamu tu banyak mana bilangan jari kamu dan berapa jari yang perlu dikeluarkan untuk nombor sesuatu nombor tu. Okey. Kalau cikgu kata 9, maksudnya 4 dengan 5 macam tu. So itu adalah kaedah kemahiran mengeluarkan jari tanpa perlu mengira. Maksudnya itu menjarilah. Menjari itu kaedah menggunakan jari. Okey, kaedah menggunakan jari. So kalau kamu dah mahir benda ni, kamu bolehlah. Kamu tak akan ada masalah untuk membuat bentuk lazim. Okey, cikgu harap benda ni dua perkara ni kamu dah tahu. Okey. Seterusnya adalah kita akan mengenal bentuk lazim ni, apa kegunaan dia. Okey. Kegunaan dia, bentuk lazim ni digunakan untuk menunjukkan pengiraan dalam operasi asas matematik. Okey, bentuk lazim ni. Dia digunakan untuk operasi asas. Termasuklah dalam tambah, tolak, darab, bahagi. Kaedah dia lain lah, tapi nama yang sama. Cuma dalam bahagi kita panggil bahagi panjang, macam itulah beza dia, bentuk lazim dia. Tapi asas dia sama. Dia adalah cara untuk mengira, cara menunjukkan pengiraan. Maksudnya kalau kamu buat soalan, kamu tak tunjuk pengiraan, tak ada bukti yang kamu buat pengiraan tu. Tapi kalau kamu buat bentuk lazim, kamu dah nampak bentuk lazim tu macam mana, kamu keluarkan nombor tu dan masukkan dalam bentuk lazim, maksudnya kamu tahu, kamu boleh jawab. Maksudnya kamu dah tunjukkan pengiraan kamu, cikgu pun bila cek, cikgu boleh bagi markah dengan yakin sebab kamu punya pengiraan boleh dibaca. Selain tu, salah satu disiplin dalam matematik bagi memastikan kekemasan dan keseragaman dalam pengiraan. Okay, kalau kamu kira guna kaedah-kaedah lain, banyak kaedah dia. Cuma benda yang kamu kira, kaedah yang kamu kira tu, kaedah-kaedah lain tu, dia tak sama. Kalau macam bentuk lazim ni, dia sama je. Flow dia sama je dan akan digunakan sampai darjah 6. Sampai kamu sekolah menengah. So kaedah dia sama, cuma bentuk dia sama, cuma nanti pengiraan dia dah berbeza. Untuk tambah, tolak, darab, bahagi, pengiraan dia berbeza. Tapi itu adalah untuk disiplin kamu, memastikan kemas, kamu punya kekemasan. Ingat, penulisan ni, matematik ni semua pasal kekemasan. Kalau kamu tulis sengit sikit, kamu akan dapat jawapan salah nanti. Kalau kamu silap tulis nombor, tak ikut bentuk nilai tempat, lepas tu keseragaman tu maksudnya sama je. Bentuk ni mesti sama je. Tak boleh yang ni bentuk macam ni, lepas tu buat bentuk lain pula. Tak boleh. Okey, seterusnya cara menulis bentuk lazim. Okey, cara menulis bentuk lazim ni, okey, kita akan tengok contoh yang pertama. Okey. Kalau kamu diberi soalan yang contoh diberi adalah 13 tambah 4. Okey, kamu boleh nampak dekat soalan ni ada 13 tambah 4. Okey, so 13 tambah 4 ni, apa yang kamu perlu buat adalah cuba buat bentuk lazim mengikut nilai tempat. Okey, nilai tempat kamu kena tahulah nilai tempat. Ni cikgu tunjuk contoh dulu. Nanti kita buat. Okey, inilah nilai tempat. Bentuk lazim nilai tempat. Okey, kalau kamu nak tahu bentuk lazim nilai tempat ni, dia mudah je. Mudah je. Kamu hanya perlu buat garisan, ikut je garisan yang cikgu buat ni. Nanti cikgu akan tunjuk hands on supaya kamu lebih faham. Sekarang kamu fokuskan dulu dengan slide yang cikgu tunjukkan, video yang cikgu tunjukkan ni. Okey. So ini adalah contoh menulis bentuk lazim menggunakan nilai tempat. Okey, yang menggunakan bentuk lazim ni dia complicated sikit, dia sebagai asas untuk kamu tahulah nilai tempat ni. Kenapa? Sebab kita dah belajar dulu nombor sampai 100 tu, kamu dah tahu nilai tempat, nilai tempat, nilai digit. Sekarang kamu hanya perlu aplikasikan kat mana nombor yang perlu diletakkan untuk rumah sar, kat mana nombor yang perlu diletakkan rumah puluh. Kalau macam soalan ni, kamu kena ambil nombor yang pertama, iaitu 13. Okey, 13. Then kamu akan isikan dalam nombor ataupun dalam bentuk lazim kamu tu. Nombor tu dalam bentuk lazim. Macam mana nak isikan dia? Okey, yang pertama, mulakan dengan nombor pertama. Nombor pertama yang kamu nampak adalah 13. So 13 tambah 4, nombor yang pertama adalah 13. So nombor 1 kamu isikan dalam rumah puluh. Sebab dia 10 kan. 1 tu 10.
3 tu adalah rumah sar. So kamu letakkan 3 tu dalam rumah sar. Jangan keliru ada bahasa Inggeris Sebab ni slide ni cikgu buat lama dah ni. Ni waktu cikgu ajar dulu ada cikgu ajar juga kelas kelas alfa dulu, cikgu ajar untuk bahasa Inggeris. So cikgu jadikan dia sebagai 2 bahasa. Ni untuk kamu belajar bacalah yang bahasa Melayu tu. Kalau dah faham bahasa Melayu nak try bahasa Inggeris pun tak apa, tak ada masalah. Okey, lepas tu kamu tuliskan nombor tu 1 dengan 3 ikut nilai tempat dia. Okey, lepas tu apa kamu kena buat? Lepas tu kamu masukkan nombor 4 di bawah nombor 3. Nombor 4 tu adakah nombor tengok 13 tambah 4 kan? So 4 yang nombor kedua tu isikan nombor 4 tu bawah rumah sar juga. Maksudnya bawah rumah sar nombor 3 dah ada, letak bawah nombor 3 tu. Letakkan 4 dekat bawah nombor 3. Lepas tu ingat, jangan salah letak di rumah puluh. Ingat, 4 tu adalah rumah sar. Sebab dia satu nombor sahaja, satu digit. Satu digit maksudnya rumah sar. So letakkan dalam 4 tu bawah rumah sar. Jangan letak rumah puluh nanti jadi 40. Salahlah jawapan kamu nanti. Okey, seterusnya boleh mulakan proses menambah. Okey, macam mana kamu dah belajar dah. Okey, proses menambah ni kita dah belajar dah minggu lepas kita dah belajar, iaitu kita kena ikut nombor tu, ambil ikut nombor nilai tempat. Baik, tapi yang pertama sekali kamu kena ingatlah, untuk tambah, tolak, bentuk lazim ni kamu kena mulakan dengan rumah sar. Mesti tambah, mesti tolak, mula dengan rumah sar. Jangan mula daripada rumah puluh. Siapa yang buat rumah puluh, jawapan kamu kalau ada nombor yang melibatkan pengumpulan semula tu nanti cikgu ajar. Yang ni yang tak ada pengumpulan semula bolehlah, tapi cikgu tak nak. Cikgu nak kamu buat daripada rumah sar dahulu. So rumah sar tu iaitu 3 dengan 4 lah. 3 dengan 4. So 3 tambah 4. Okay, kita tengok. 3 tambah 4. Dia ada beberapa cara, beberapa metod, beberapa kaedah. So beberapa kaedah yang kamu boleh guna tu adalah yang pertama, aras tinggi iaitu congak. Congak ni maksudnya apa? Kira dalam kepala. So 3 dengan 4, kamu dah tahu 3 dengan 4 tu berapa. Siapa tahu 3 dengan 4 tambah berapa? Tak payah guna jari. 7. Bagus. Okey. Okey, tutup mic. Baik. 7. Maksudnya 3 dengan 4 ni soalan nombor dia mudah, nombornya kecil dan kamu boleh guna kira dalam kepala kamu. Kamu boleh dapat jawapan tu, kamu dah tahu dah. Jawapan tu kamu boleh dapatkan jawapan dia dalam kepala je. Seterusnya, kaedah yang kedua, gunakan jari. Guna jari. Cikgu dah ajar dah dalam video yang cikgu post minggu lepas. Kaedah menggunakan jari dan juga menggunakan lidi. So guna jari ni yang cikgu galakkan. Cikgu galakkan. Sepatutnya congak lah. Tapi congak ni bila kita dah mahir guna jari, lama-lama kita akan ingat dalam kepala. So mungkin akan ambil masa. Tapi kalau kamu hari-hari kamu praktis tambah ni tak akan ada masalah. Untuk congak ni boleh jadi satu perkara yang mudah sahaja. Tapi untuk kira jari ni, cikgu nak kamu semua faham macam mana nak gunakan jari kamu. Okey, dengar baik-baik. Sekarang, okey, semua nampak cikgu tak? Nampak kan? Okey, 3 dengan 4. 3 dengan 4. Macam mana kita nak kira guna jari? Okey, 3 dengan 4, kamu kena ingat 3 dengan 4 ada 2 nombor. 3, 4. So 3 dengan 4 ni kamu boleh buat guna jari, sama ada kamu gunakan jari kamu letak macam ni, ataupun ada satu kaedah lagi iaitu kamu gunakan nombor yang kecil sahaja untuk letak kat jari. Faham? Maksud dia nombor apa? 3 dengan 4 yang mana lebih kecil? Nombor apa yang lebih kecil? 3 dengan 4. Siapa tahu? 3 dengan 4 yang mana lebih kecil? 3. 3. So 3 letak di jari. Nombor yang besar tu letak dalam kepala kamu. Nombor yang besar tu 4 letak dalam kepala. Tak payah letak jari dah. So satu tangan ataupun dua-dua tangan ni kamu guna untuk nombor yang kecil sahaja. So 4 dalam kepala, 3 di jari. So nombor 4 yang kamu dah ingat dalam kepala tu, ingat nombor 4 dalam kepala. Betul tak nombor 4 dalam kepala kamu tu? Ingat tak? Ingat nombor 4? So nombor 4. Okay, nombor 4 tu tak perlu ingat sebenarnya saja dia cikgu tanya. Okay, so 4, ingat 4. Lepas 4 nombor apa lepas 4?
Lepas 4 tutup satu-satu. 4, okay, 4, 5, 6, 2, 1. mana ada kira macam tu? Itu tolak. Apa yang kamu kira tu semula? 4 dalam kepala, 5, 6, 7. 7. Faham? Bukannya kira jari ni pula. Jari ni tak kira. Orang tak kira 3 ni. Dia mula daripada 4. Nombor apa lepas 4? Lepas 4 nombor 5. Lepas 5 nombor 6. Lepas 6 nombor 7. Jadi itu yang kamu kena ingat. Itu yang kamu kena tahu. So 7 tu adalah jawapan yang kamu dapat lepas kamu tutup semua jari yang nombor kecil tadi. Jadi apa yang kamu dapat tadi, 3 tambah 4 jawapan dia tu 7. Okey. Mesti mula daripada nilai SA. Ingat, kamu dah buat tadi cikgu ajar kaedah jari. Sekarang dalam ni kalau siapa yang belum lagi kuasai kaedah jari, cikgu akan ajar kaedah guna lidi tu. Tapi kaedah lidi tu kamu dah belajar sebenarnya. Cuma cikgu akan tunjukkan step dia sekali lagi. Yang mana yang dah mahir kira jari tu, dengar juga supaya kamu tahu jawapan kamu tu ataupun kaedah yang kamu guna tu ada banyak. Okay. Tolong offkan mikrofon. Terima kasih. Baik. So setiap kali mengira bentuk lazim, pastikan mula daripada nilai tempat SA. Okey, yang tu cikgu dah bagi tahu. So 3 tambah 4. Ingat rumah SA 3 dengan 4 je. Jadi mulakan dengan kaedah rendah, aras rendah iaitu melukis lidi. Okey, yang ni untuk yang lemah, untuk kira jari, yang nak sebut jari berapa pun tak tahu. Cikgu kata 5 jari tak tahu ni 5. Tak tahu jari kamu ada 5. So gunakan jari. Gunakan lidi. So guna lidi ni, lukis dulu. Lukis dulu lidi. Ambil lidi yang pertama 3. So 3 lukislah lidi 3. Ambil kan nilai dia 3 tambah 4. So 3 tambah 4 lukis 3 dulu. Lepas tu ambil 4 tu letak kat tepi pula. 3 letak 4 dekat tepi pula. Bawah dia tu. Lepas 3 letak 4 kat bawah. So lepas letak 3 tepi, letak 4 tepi, kira ke semua lidi. Kirakan jumlah ke semua lidi yang ada pada nilai tempat SA. Lepas tu tuliskan jawapan dekat bawah tu. Dekat kawasan jawapan tu tuliskanlah jawapan dia tu 7. So 3 tambah 4 adalah 7. Sama juga guna jari. Ambil nombor yang besar dulu letak dalam kepala. 4 letak dalam kepala. 4 letak 3 dekat jari. So 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia adalah 7. Semua faham? Semua faham. Lepas tu kamu tengok pula nilai puluh. Okey, boleh nampak tak slide cikgu ni? Kalau boleh nampak, okey tak? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Bagus. Seterusnya, tengok nombor puluh ada satu saja. So, perlu tambah tak? Tak perlu tambah apa-apa sebab ada nombor tu je. Jadi, apa kamu kena buat? Letak lidi, tak tahu juga satu tu berapa, letaklah lidi. Satu. Nak juga lukis lidi. Kalau tak reti juga, lukis lidi. Bukan maksud cikgu kamu yang tak reti. Ini cikgu nak tunjuk. Kalau tak reti, lukis lidi. Bukan kamu lah. Kamu tahu. Kamu semua tahu. Kamu semua pandai. So, tuliskan lidi tu. Jawapan dia adalah 1. Okay, jawapan dia kamu akan dapat 1 dekat bawah. So, jawapan dia kamu akan dapat kesemuanya 1 dengan 7 tu adalah 17. 17. Itu je. So, jawapan dia. So, jadi bila kamu dapat jawapan tu 13 tambah 4 adalah 17. Itu saja. Bagi murid yang sudah mahir menggunakan kaedah congak atau jari, tak perlu lukis lidi. Sebab dah mahir, takkan nak lukis lagi lidi. Takkanlah nak buang masa lukis lidi. Jari dah ada, guna jari. Kalau dah pro tak guna jari, guna kepala je. Guna congak dalam kepala je. Dan pengiraan kamu akan lebih pantas. Lebih pantas, lebih cepat. Ingat, itulah kelebihan menggunakan kaedah. Lagi tinggi aras kamu guna, lagi cepat kamu punya pengiraan. Tapi berhati-hati. Kalau kamu buatlah macam mana pun, kalau jawapan salah juga. So, gunakan kaedah atau kemahiran yang kamu guna dengan baik dan cuba untuk kira secara betul. Pastikan jawapan yang kamu tulis dan
Nombor yang kamu tulis tu betul dan kemas. Ingat kemas. Buat garisan macam cikgu buat tu. Sebab apa? Supaya kekemasan tu akan memberikan pengiraan yang tepat. Kalau sengit sikit pun nanti keliru kamu nak tulis. Sekarang ni mungkin lah tak nampak sangat, tapi nanti bila kamu buat sendiri, situlah sengit nombor 13 tak jadi 13. Macam-macam. Nombor pun kadang-kadang sifar jadi 6. Nombor tu pun tulis betul-betul. Nombor pun kena tulis elok-elok. Tulisan tu kena jaga. Okay. So ibu bapa boleh melatih anak untuk lebih mahir mengira sehinggalah boleh mencongak. Ini latihan ni kena buat kat rumah lah, sebab cikgu tak boleh nak ajar. Benda ni asas. Kaedah mencongak ni boleh guna. Main lah dengan mak ayah. Mak ayah teka-teki je main macam ni. Mak, cuba teka apa jawapan 7 tambah 3. 7 tambah 3. Mak kata 10. Bagus. Jawapan dia betul. Sambil tanya, sambil kamu tahu dah jawapan dia. Janganlah kamu tanya, kamu tak tahu. Kamu hentam jawapan dia. 7 tambah 3, 17. Salah lah. Tanya tu, sambil tanya mak tu, kena ingat dulu. Lepas tu suruh mak tanya kat saya. Mak, tanya saya pula mak. Nombor kurang daripada 10. 8 tambah 2. Berapa mak? Mak pun tanya. 8 tambah 2. Kamu pun boleh jawab. 10. Maksudnya kamu dah mahir. Kalau tak boleh mahir guna congak, gunalah kepala. 8 tambah 2, 8 tambah 5. Semua kena ada, kena kira, kena ingat. Lama-lama bila kita dah mahir, kita dah asyik guna, kita dah selalu buat main. Buat dengan abang, buat dengan kakak, main dengan adik. Dah tahu, ajar adik pula. Adik mungkin adik kamu tu 6 tahun ke, 5 tahun ke. Boleh belajar. Okay? Offkan mikrofon. Ada yang on ke? Tolong offkan mikrofon. Baik, seterusnya. Kita tengok latihan. Kita buat aktiviti sikit. Baik. Aktiviti ni cikgu akan ajar sambil kita buat. Okay, so soalan ni cikgu dah bagi ni. Nombor yang cikgu bagi ni, kamu hanya perlu salin dalam buku. Kalau ada dalam buku tulis, guna buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, boleh guna kertas apa-apa atau buku kosong. Sekarang, ambil M1 atau M2. Kalau ada M1, guna M1. Kalau ada M2. Cikgu. Ya. Guna M1 ke? Kan cikgu cakap kalau ada M1, guna M1. Kalau ada M2, guna M2. Kalau tak ada, boleh guna apa-apa kertas. Kalau boleh, cari satu buku untuk buat latihan je. Saya mau masuk. Oh, baru masuk. Tak apa. Baru masuk tak apa. Nanti cikgu ulang balik video ni. Buku surat berapa? Tak ada soalan dalam buku teks. Tengok sini je. Cikgu tak tanya, cikgu tak suruh buka buku teks kan. Cikgu suruh ambil buku tulis. Dengar arahan baik-baik. Okey? Nanti buku teks tu kamu baca untuk kamu punya pengukuhan je. Nanti nak rujukan kamu. Kalau ayah tak faham, boleh tengok buku teks. Okey, dengar. Offkan mikrofon sekarang. Cikgu nak mula ajar kelas ni. Offkan mikrofon. Ish, Andika. Okey. On balik. Bagus. Okey. So soalan dia ni, cikgu bagi 13 tambah 6. Cikgu ambil yang soalan pertama dulu. Okey. Baik. Ambil nombor 13 tambah 6 ni dulu. Okey. So dalam buku kamu nanti. Lepas belajar ke? Okey. Dengar baik-baik. Okey, soalan dia. Okey, hari ni, ingat hari ni dah tulis hari dulu. Apa-apa tulis dulu hari dalam buku kamu tu. Saya ingat pula. Okey, apa-apa tuliskan hari. Okey, hari ni hari Jumaat, tulis Jumaat tu. Oh, saya ingat saja cikgu tulis. Cantiklah. Okey, hari ni 16 hari bulan, tulis dekat buku tulis kamu tu 16 hari bulan 7 2021. Tolong, saya ingat. Cikgu, buku apa? Tanya lagi 2021. Buku M1. Kalau tak ada M1, M2. Tanya lagi. Dia tak dengar lah tu. Cikgu. Saya tak ada M2 lagi, ada M1 je.
Sebab tu je kata guna M1 atau M2. Maksud atau tu salah satu. Kalau nak guna M1 guna M1, nak guna M2 guna M2. Okey. Baik. So tadi soalan dia cikgu bagi 13 tambah 6. 13 tambah 6. Okey, dengar baik-baik soalan yang pertama. 13. Okey, soalan yang pertama 13 tambah 6. Okey, so 13 tambah 6. 13 tambah 6 soalan yang mudah. Soalan sangat mudah dan cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu jawab. Baik, untuk yang tak tahu kena buat bentuk lazim. Siapa yang baru masuk hari ni kita belajar bentuk lazim. Buat bentuk lazim macam tu. Kecil sangat dah. Tak zoom sikit lah. Okay. Cikgu, pensel saya tak ada sebab saya tak apa, tak ada pensel, tak apa. Buatlah macam mana pun nanti, carilah pensel nanti ya. Sekarang tengok dulu cikgu ajar. Okey. Baik, so 13 kamu buat bentuk lazim dulu. Okey, ambil 3 petak macam ni ha. Okey, 3 petak. So isikan. Tak payah nak tulis rumah dah, nilai tempat tak payah tulis dah. Buat garisan macam ni pembahagi dia. Okey, lepas tu tulis tambah kat tepi. Okey, so 13 tu isikan nombor 13 tu. Isikan nombor dia. Cikgu tulis warna biru supaya kamu nampak 13. Ingat nombor atas tu, ambil yang pertama dulu 13. So 1 dengan 3, 1 tu rumah puluh, letak puluh. 19. 3 letak rumah sah. Tak payah jawab lagi. Cikgu tak tanya pun. Tak apa, yang nak jawab dalam hati je. Okey, sekarang tambah dengan 6. So tambah dah ada, tuliskan 6. 6 tulis dekat mana? 6 letak rumah sah. Ingat sini sah. Cikgu tulis dulu lah. Takut ada yang tak tahu sah kat mana, puluh kat mana. Ini sah sini ya. Sah kat sini. Sini puluh. Offkan mikrofon. Cikgu tak tanya apa, tak boleh jawab. Okey. Lepas tu 13 tadi kamu dah jawab. 13. Ingat 6 tu adalah rumah sah. 6 dekat rumah sah. Okey. Tuliskan 6 tu pada rumah sah. So 13 dengan 6 kamu dah berjaya tulis dalam bentuk lazim. Okey, ini bentuk lazim dia. Okey. Kalau tak nak buat yang ni pun tak apa ni. Kalau tak nak buat pun tak apa. Sah dengan puluh ni tak perlu buat pun tak apa. Ataupun kamu boleh tukarkan dia jadi macam ni je. Okey, contoh contoh. Okay, boleh buat macam ni. Sini tulis sah. Sini tulis pu. Cikgu, saya dah siap gambar. Pu tu tak perlu cakap. Cikgu tak tanya apa. Tak apa, dengar je. Dah siap ke tak siap ke dengar. Okay, so sah ni tulis kat atas sah. Maksudnya rumah sah. Pu tu maksudnya rumah puluh. Tulis pu sahaja. Kalau tak tahulah. Jadi apa kamu kena buat 13 tambah 6. Ingat, mulakan daripada rumah sah dulu. Apa-apa mula dengan rumah sah. Lepas tu apa kamu kena buat? 3 tambah 6. Okey, 3 tambah 6. Macam mana nak tambah? Ambil nombor 6. Sebab apa nombor 6? Nombor 6 besar. Nombor 6 nombor besar. Letak nombor 6 dalam kepala. Tu kamu kena tambah 2 nombor ni ya. Nombor ni 2 ni. Kamu kena tambah yang pertama, kamu kena tambah 3 dengan 6 ni ha. Okey. So 3 dengan 6 tambahkan 2 nombor ni. Ambil nombor 6, nombor yang besar. Nombor apa yang besar? Nombor 6. Letak dalam kepala. Nombor apa yang kecil? Nombor 3. Letak di jari 3. So 3 dengan 6. 6, ingat nombor 6 dalam kepala tu kamu tambahkan dengan 3. Lepas nombor 6 nombor apa? Nombor 7. Tutup satu jari. Lepas 7 nombor 8. Tutup lagi satu. Lepas 8 9. Tutup lagi jari. Lepas tu kamu tak ada jari kan? So jawapan dia kamu dapat 9. 9 tu kamu dapat, kamu tuliskan sebagai jawapan. Satu yang kamu dapat tadi, rumah puluh ni, kalau tak ada nombor apa kat bawah ni, ni nombor tak ada, sifar lah maksudnya tak ada nombor. So 1 tambah sifar sama dengan 1.
satu. Nak tulis sifar boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okay. Jadi 1 tambah sifar sama dengan 1. Jawapan yang kamu akan dapat dekat sini, kamu akan dapat jawapan dia sebagai 16. Itu adalah jawapan dia. Kalau tak reti, boleh guna kaedah lidi. Macam cikgu ajar tadi. 3, buat 3 lidi. 1, 2, 3. Sini 6, buat 6 lidi. 1, 2, 3. Cikgu, saya bercanda. Okey, pergi. Jadi kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kan jawapan dia 9. So, kamu dapat sini 9, sama jawapan dia 9. 1 ni tak perlu lukis 3D lah. So 19 kamu tulis. Oh silap, cikgu tulis 16 pula. 19 begitu 16. Okey. So 19 yang kamu dapat tu, inilah jawapan dia. Okey, untuk soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua, B. Nombor 2 tu, 11. Okey. 7 tambah 12. Okey, soalan yang ni mungkin mungkin ada yang rasa macam susah sikit. Okey, tadi apa? 7 tambah 12 Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. 7 tambah 12. Ingat, dalam matematik, satu nombor, satu petak. Okay. Mungkin slide kamu tak nampak. Kalau tak nampak, tengok buku kamu lah. Buku kamu ada petak. Kalau buku siapa yang tak ada buku petak, buku bergaris ke apa, dia guna kertas kosong ke, tulisan tu kena kemas. Jangan rapat sangat. Pastikan jawapan kamu tu, nombor yang kamu tulis tu tidak terlalu rapat dengan nombor-nombor yang lain. Okay. Ini 12. So 12 dengan 7. Okey, nombor yang kamu kena tulis sekarang, buat bentuk lazim dulu. Okey, bentuk lazim dia macam mana? Okey, 7 tambah 12. Okey, buatlah bentuk lazim tadi. Okey, tak perlu tulis Sapura tu, tak perlu tulis sebenarnya. Rumah tempat tu tak perlu tulis pun tak apa. Kamu hanya perlu ingat 7 ni adalah rumah Sa. Kenapa? Sebab dia satu nombor. Satu nombor tulis kat belakang. Jangan tulis nombor tu kat depan. Banyak kali dah jumpa. Salah tulis kat sini. Kalau tulis kat sini, 7 tu 70. Salah. Nilai dia 7 je. 7 bukan 70. So 7 dekat sini. Okay, 1 tambah 2 pula. 12 ni adalah nilai tempat dia. Ingat, 1 dengan 2 tu tulislah sini. 1 dengan 2. Kenapa? Sebab 1 tu rumah puluh, 2 tu rumah Sa. So kamu akan buat apa? Tambah daripada nombor 7 ni. Jangan mula daripada depan, jangan mula daripada rumah puluh. Mula daripada rumah Sa. Okey. Lepas tu 7 tambah 2. Okey, soalan dia senang je, 7 tambah 2. Macam mana nak tambah 7 tambah 2? Nombor apa yang besar? Letak dalam kepala. 7 dalam kepala. 2 dekat jari. 7, tutup 1-1. Lepas 7, tutup 1, 8. Tutup 1 lagi 9. Jadi jawapan yang kamu dapat 9. Faham? 7 tambah 2, 9. 1 ni nak buat apa? Turunkan bawah sahaja. Sama juga jawapan dia, kamu akan dapat 19. Susah ke? Senang je. Tak susah. Maths is very easy. Tak percaya? Tengok ni, nanti kamu akan jumpa banyak lagi soalan yang senang-senang sebenarnya, cuma kita je tak tahu. Okay? Baik. Kita dah nak ambil, kita ambil nombor 6 lah. Nombor 6 tu lebih besar sikit. Nombor 6. Kita ambil nombor 6 lah. Nombor 6 tu 16 tambah 12. Nombor 6. Nombor 6. Cikgu ambil 16, 12. Okay. So 16 tambah 12. Besar sikit. Jangan risau. Nombor je besar. Nombor je besar. Jawapan tak susah pun. Okay. Saya ingat sikit lah cikgu tulis tadi. Crop balik. Okay, seterusnya buat bentuk lazim. Okay, bentuk lazim ingat, bentuk lazim tu macam mana? Inilah bentuk lazim je. Untuk tahun 1, cikgu nak latih buat bentuk lazim macam ni. Okay, buat bentuk lazim macam ni. Tiga tu kenapa? Okay.
Baik, 16 tambah 12. Bentuk lazim mesti macam ni. Kalau apa-apa orang tanya bentuk lazim tambah macam mana, untuk tahun 1 buat macam ni. Cikgu, nombor 2 saya tak siap lagi. Apa dia? Tak siap lagi tak apa. Jangan risau. Nanti cikgu bagi latihan tu. Banyak kerja rumah kamu nanti. Jangan risau. Okay, so 16 tambah 12. Sebab cuti yang minggu depan, nanti cikgu bagi banyak-banyak. Biar semua tak ada cuti. So 16 tambah 12. 16 tambah 12. Ingat, ni betul lazim untuk tambah. 1, 6. Tulis kat sini. 1 dengan 6. Tuliskan 1, tuliskan 6. Okay. 1 rumah puluh, 6 rumah sar. Lepas tu ada 12 ini. 1 dekat rumah puluh, 2 dekat rumah sar. Dan kita akan mula tambah nombor 2 nombor ni. 6 dengan 2. Macam mana nak tambah? Ingat, 6 tambah 2. Tak perlu buat lidi ya, guna jari je. Nombor apa yang dalam kepala? Nombor besar. Nombor apa yang besar? 6. Takkan tak tahu nombor 6 dengan 2. Nombor yang besar 6 lah. So 6 dalam kepala, 2 dekat jari. So lepas nombor 6, nombor 7. Lepas 7, nombor 8. So tutup jari kamu satu-satu. Sampai kamu habiskan jari kamu tu. Bila dah tutup, kamu akan dapat jawapan dia sebagai 8. So 8 tu kamu tulislah sebagai jawapan dia. Okay, ingat. Apa-apa tambah mesti mula daripada rumah sar. Mula pada sini. Okay. Lepas tu tuliskan 1 tambah 1. Takkan 1 tambah 1 nak kena bagi tahu juga. Tak payah kira lah guna jari. Itu boleh congak 2. So jawapan dia kamu akan dapat 28. Faham tak? Kalau faham bagus. Okay. Kita akan bagi satu lagi contoh. Nombor yang lebih besar. Okay, 26, 13. Okay, 26, 13. Contoh lagi nombor 9 ya. Nombor 9. Silap. Nombor 9. 26 tambah 13. Cikgu tak muat. Tak muat tulis muka surat baru. Tak apa. Matematik mudah je. Buku tu ada, guna muka surat baru. Kalau tak ada muka surat baru, guna buku baru. Okay. So 26 tambah 13, macam mana nak buat dia? Takkan tak tahu 26 tambah 13. Tahu tak? Buat bentuk. Buat apa? Mula-mula buat bentuk lazim. Buatlah bentuk lazim. Nak kena ajar lagi bentuk lazim. Buat garisan dia dulu. Buat garisan bentuk lazim tu. Okay. Yang pertama buat garisan bentuk lazim. Okay. Sekejap. Okay. Kalau boleh selang satu baris dulu. Selang satu baris. Okay. Selang satu baris. Kalau possible, selang. 26 tu untuk garisan bentuk lazim. Selang satu baris supaya tulisan kamu lebih ke mas. Lepas tu 26, tulis 26 tu ke atas. 2 dengan 6. 2 rumah puluh, 1 rumah 6 tu rumah sar. Lepas tu 13. 1 dengan 3. 1 rumah puluh, 3 rumah sar. Lepas tu buat apa? Okey, lepas tu mula tambah nombor yang sar dulu, rumah belakang. Macam mana nak tambah? 6 tambah 3. Nombor yang besar dalam kepala, nombor yang kecil di jari. 6, 7, 8, 9. So 9 kamu akan dapat jawapan dia 9. Dan 2 tambah 1. 2 tambah 1 kalau nak guna jari pun boleh. Letak nombor besar 2 di dalam kepala, 1 dekat jari. 2 lepas 2, 3. So jawapan dia kamu dapat 3. So 39 tu kamu akan dapat sebagai jawapan. Itu sahaja. Kita boleh, cikgu rasa tak ada masalah ni. Tengok nombor yang besar sikit lagi lah. Tengok soalan yang seterusnya. Ambil yang besar lagi. Nombor 10. Okay, 40 apa tadi? 46, 32. So 46 tambah 32. Susah ke? Susah cikgu. Alah tak susah. 46. Macam mana nak buat? Bentuk lazim. Buat bentuk lazim 46 ni. Ambil selang satu baris. Buat garisan. Kalau tanya lagi
Kenapa kena buat garisan? Tu mak tarik telinga tu. Tak faham lagi. Bentuk lazim macam ni. So 46 buat 4. Okay, tulis nombor. Tak perlulah guna pen warna-warni macam cikgu. Cikgu nak bagi kamu nampak. Kalau cikgu tulis dalam kelas marker pun cikgu pakai marker warna-warni. So sekarang 46 guna pensil kamu tulis 46 kat atas. Kenapa 46 kat sini cikgu? Kenapa 6 kat sini? Jangan tanya dah. Tak larat ulang dah. 4 tu rumah puluh, 6 rumah sar. Nanti cikgu tanya lagi. Terus lagi. 32 tulis pula bawah dia 32. So 32, 2 rumah sar, 3 rumah puluh tulis elok-elok. Okey, lepas tu mula daripada rumah sar, tambah daripada belakang ni 6 tambah 2. Kenapa? Jangan tanya. Sebab itu syarat dia memang macam tu, peraturan dia memang kena tambah daripada rumah sar. So apa yang kamu kena buat? 6 tambah 2, letak kepala 6, letak nombor besar dalam kepala 6. Semua 6 dia tadi kan? Okey, tak apa. Lepas tu letak nombor kecil dekat jari 2. Lepas 6, 7, 8. So jawapan dia kamu akan dapat 8. 8. Tulislah 8. Jangan tunggu esok pun nak tulis. Okey, lepas tu 4 tambah 3. Cikgu 4 tambah 3 macam mana? Ambil nombor besar letak dekat dalam kepala. Nombor apa besar? 4 dengan 3 yang mana besar? 4. So 3 letak kat jari. So 4 tambah 3. Lepas 4, 5, 6, 7. 7. Letaklah 7 tu dekat sini. So jawapan dia kamu akan dapat 78. Itulah jawapan dia. Ya, 78. Faham? Faham? Yang ni nanti cikgu akan bagi latihan dia, latih to be. Video ni cikgu akan bagi, kamu akan buat latihan mengikut video ni sebagai latihan latihan to be. Lepas tu buat lagi banyak. Kalau boleh buat banyak-banyak biar cekap, biar orang kata pro lah. Ayat-ayat sekarang ni orang kata pro lah kamu ni tambah. Asyik-asyik pro je. Mestilah sebab saya selalu buat hari-hari kan. So buatlah latihan ni sebagai latih to be supaya kamu boleh tingkatkan kemahiran menambah kamu. Baik. Dah habis ke? Belum lagi. Oi, dia kira nak habis je. Cuti lambat esok 11.30 dah. belum lagi. Dah 11.30 dah. Wakil. Ada kelas apa lepas ni? Ada kelas ke? Lepas ni? Ada dah. Tak ada, tak apalah. Tak ada. Okey. Sekarang dengar. Ada dah. Dengar. Baik. Ya, tak ada. Okey, dengar baik-baik. Bising cikgu bagi kelas ni. Cikgu sambung lagi 1 jam. Siapa bercakap cikgu bagi lagi 1 jam. Tambah lagi latihan. Tahu pun. Okey. So, untuk latihan pengukuhan nanti cikgu akan bagi sebagai kerja rumah sepanjang cuti kamu buat untuk melatih kamu memahirkan diri kamu tambah menggunakan bentuk lazim. Baik. Sebelum kamu bersurai, cikgu nak suruh kamu isikan kehadiran. Kehadiran. Kat mana nak isi kehadiran? Kat mana? Dekat sini. Cikgu ambil contoh kelas gamma. Ni Google Classroom kamu ni. Okay. Ni Google Classroom kamu. Ini cikgu ambil. Kamu tengok dekat stream tu kamu nampak cikgu bagi kehadiran. Okay, so apa yang kamu kena buat, isikan ni hadir ni. Hadir ni sekarang Akil, Emil, ada 10 orang je hadir. Takkan 10 orang yang hadir. Dalam ni ramai ada 34. Dalam ni ada 10 orang je. Tolong isi dekat sini. Kalau tak tahu kat mana lagi, ingat dekat mana? Dekat kelas work ni pun ada. Tengok dekat kehadiran kelas Cikgu Zuhilmi ni. Tengok kehadiran kelas Cikgu Zuhilmi. Kamu boleh nampak kehadiran kelas Cikgu Zuhilmi tu. Isi situ. Ni 11 orang. Semalam 20 orang je yang masuk. 19 orang tak isi. Nampak tak? Kita boleh tengok tu hari ni. Sebab tu cikgu guna kaedah ni dah sekarang. Cikgu tak nak guna dah Google Form. Tak nampak. Kalau macam ni senang cikgu nak tunjuk. Ni kelas gamma. Tengok kelas Sigma pula macam mana? Kelas Sigma. Tengok kelas Sigma. Cantik ke tak cantik kehadiran dia.
Kita check. Kelas imam 4 orang je isi. Ya Allah, 4 orang je isi lagi hadir. Cikgu nak tulis kehadiran nanti. Kan nanti orang datang, guru besar telefon kamu. Hei, kenapa ni? Apa nama? Muzaffar tak isi kehadiran. Kamu hadir ke tak hadir? Tak isi. Tekan hadir ya dekat kelas work tu. Mak saya dah isi. Dekat kelas work tu. Dah isi baguslah. Okay, kehadiran ini tekan hadir. Tekan hadir. Saya dah Jangan isi. tak tekan pula. Tekan hadir. Bila kamu tekan hadir, maksudnya kamu dah hadir lah. Okay. Faham? Faham? Alright. Jadi, cikgu rasa sampai situ sahaja cikgu kelas kita pada hari ini. Sebelum kita bersurai, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri.